Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Bertemu kembali kita di Jom Lepak Dulu Show bersama saya Abeku di Kota Baru dan juga Pali di Kuala Terengganu. Apa khabar Pali? Alhamdulillah, Sihat lah? sihat. Alright. So, sepatutnya malam ni kita Lama line bersama saya tak berapa dengan... kali. Macam mana Pali? Line tak clear? Tapi saya Tak, nampak line saya gambar, tak. saya nampak gambar Oh, Pali okey, okey, okey. okey. Nampak sharp, cantik. Cuma suara tu kita kena tanya viewer lah yang join pada malam ni, tolong komen Boleh, lah. boleh. Okay, so sekarang ni malam ni kita akan bersama saudara Aman Abu Bakar, apa tu, pemilik di collection studio foto di Penang. Tapi malangnya beliau demam, katanya demam tinggi, badan tinggi, so dia minta postpone. So tak ada masalah, insyaAllah kita akan aturkan apa panggil jom lepak dengan beliau ke tarikh yang apa yang akan ditentukan kemudian lah. So malam ni kita tak apa panggil tak panggil apa tak kosong lah, maknanya masih ada pengisian. InsyaAllah kita ada penyelamat pada malam ni, hero kita hero Melaya kita penyelamat malam ni. So masih lagi tajuk studio foto survivor di musim PKP, masih tajuk yang sama sebab beliau pun kita punya tetamu istimewa malam ni pun juga pemilik studio foto yang paling Ya, cuma betul. yang tu di Penang, yang ni di Terengganu. Alright. Kemaman. Kemamang. Okay. Hero Melaya. Ya, Hero Melaya. Terima kasih. Ini lama tak nampak. Kak Long. Kak Long ni lama tak nampak. Sihat Amiza? Oh, lama. Lama tak nampak dia. Awal-awal tu ada kan? Dulu adalah. Sekarang mungkin sibuk kot bawa dengan apa Grab. Alright. Okay, so tanpa membuang masa kita jemput tetamu istimewa kita, iaitu saudara Kiman Hakim. Assalamualaikum. Suara tak ada, Man. Suara Alamak, hilang. penyelamat kita. Muka. Ada masalah, ada masalah, mungkin ada masalah teknikal sedikit. Beliau sebenarnya malam ni sepatutnya saudara Aman Abu Bakar, sebab Aman dia demam, so kita ganti dengan Kiman. Tajuk yang sama juga, studio foto survivor di musim PKP. Ada masalah sound ke, Kiman? Tak. Cuba cakap. Tak dengar memang. Macam tak ada sound. Belum dengar, belum ada sound. Okay, Saya rasa line viewer wifi. kalau nampak suara kami okey tak? Saya dengan Pali okey tak? Buat masa sekarang. Suara sekarang memang Kiman, saya pun tak dengar suara Kiman sekarang. Suara saya dengan Pali Saya okey pun tak? tak tengok yang ni. Cek online jap. Mungkin okey kok suara dapat dengar tu. Okay. Kiman tu start. Cuma Sorry. mungkin Kiman boleh cuba. Okey je gambar bila tengok dalam. Ya. Mungkin Kiman boleh cuba start lagi sekali. Okey, terima kasih. Suara Kiman je tak ada. Yelah. Kiman tengah hang. Mungkin masalah internet kot. Wah. Sahabat kita masuk. Ali Idris. Terima kasih. Hai semua. Terima kasih. Event macam mana ni? Penyanyi Event kita. nampak event tu mantap lah event. Mantul-mantul event. Okey semoga berjaya lah yang panggil roadshow tu. Buat roadshow Dia showcase tak, showcase. Showcase. Dia buat kat Johor kan masa ni? Johor. Salam. Ini sahabat Tu. kita sepatutnya Tu. join. Alright, tak pas. Okey Man, tak ada masalah Man. Kita set lain kali Man masa Man. InsyaAllah kita set lain kali masa. Alright. Baru habis hari ni 3 hari. Ali jawab tu. event. 3 hari event. Ali. Okey. Tahniah Ali. Tahniah Ali. Dapat Johan tak? Okey Man, macam mana? Okey dah. Okey. Dah dengar. Okey. Okey. Sorry saya alright, baru nak menyelamat dunia dia. Penyelamat kita datang akhirnya.
Mendini Oh, di MoJB, an event showcase dia. Showcase tu ada pertandingan ke apa? Dia pertandingan rasanya. Oh, pertandingan. Ali Idris. Pertandingan ke? Okay, Man. Nanti So, dia jawab okay je. sekarang. Sound. Man Jangan gerak, kata, Mang. Okay. Okey dah tu, jangan Test. gerak, jangan gerak. okay, Man muka serius Ah. tadi. Ustaz serius apa? Stress kan? Tak sound tak ada. Penyelamat Tiba-tiba- dunia Muka stres. kalut man. Muka kalut. Tiba-tiba live-nya tak ada sound. Tadi okey je. Sebelum live tadi okey je. Okay, alright. So, kita cerita, itu hari kita cerita pasal, apa panggil, drone. Okay, Drone. so, yelah, itu salah satu Keman punya expertise. So, sekarang kita cerita bab, Kekuatan dia lah. sekarang kita cerita bab, apa panggil, studio foto. So, Man, berapa lama dah studio foto ni sebenarnya yang Keman buat lah? Dia kalau tak silap saya 2014. Akhir tahun 2014 masa tu. 2014. Ngam-ngam selepas ngam-ngam second banjir terbesar di Terengganu 2014. Yang first 2013. Oh, ya. 2014 tu saya ingat lepas pada masa banjir tu saya lagi kat studio dulu lah. Bukan Terengganu je 2014 banjir tu. Satu Malaysia banjir 2014 tu. Ya. Memang teruk kan. Oh, masa tu ada Masa studio tu dah ke, Man? masa tu. Tengah set up masa tu. Oh, tengah set up Oh, studio. tengah set up. Jadi, Tengah set up masa tu. Okay. So, mana 2014 hingga 2021 dah 7 tahun. Betul? 7 tahun. Alhamdulillah. 7 So, tahun. 7 tahun. lagi lama daripada dia main drone. So, boleh tak cerita lebih kurang lah pahit getir perjalanan studio tu? Mudah ke, susah ke atau macam mana? Daripada 2014. Okey, kalau ikutkan jujur dia tu, saya buka studio, okay, masa tu memang basically memang zero dari segi knowledge lah. Semua benda bersabit dengan lighting. Satu lagi pula, maknanya kalau sejarah di Kemaman ni, tak ramai yang orang boleh survive buka studio. Basically ada yang 2-3 bulan lepas tu bungkus kan. Jadi, memang risiko tinggi jugalah orang kata masa tu. Tapi cuba gamble dengan keadaan tu. Maknanya kalau pada peringkat awal saya buka studio dulu tu mana nak fokus pada wedding. Jadi tak nampak keadaan tu orang kata boleh fokus 100% untuk wedding saja kalau nak maintain dengan studio kan. Ya, Jadi ambil keputusan tu mana kita improvise apa servis yang kita ada. Kita tak fokus pada wedding saja, kita akan pergi. Maknanya saya masa tu ambil keputusan untuk pergi ke newborn, untuk shoot produk, apa semua tu. So benda-benda macam tu kata antara benda yang boleh generate income untuk studio lah. Maknanya kat sini sekarang ni kita betul-betul sekarang ni saya buat maknanya betul-betul atas dasar komersial. Maknanya tak fokus pada satu benda. Walaupun orang kata operasi seorang diri ni memang orang kata risiko tinggi sikit lah kan. Semua benda shoot pun saya, edit pun saya, deliver pun saya juga. So maknanya one man show lah. One man show ni memang sakit sikit lah kan. Tapi puas hati lah sebab kita yang buat sendiri kan. So hasil Memang kerja risiko kita. dia tinggi sikit. Mana kepuasan tu tersendiri. Kan. Sebab one man show ni dia ada kepuasan tersendiri. Ya. So masa mula-mula Keman set up studio tu, kan kalau studio ni kalau kira ni banyak juga modal pakai tu. So masa tu macam mana Keman fikirkan pasal modal tu? Modal ni sakit juga kalau ikutkan. Sebab ya dari segi financial tu kita limited kan. Yes, Maknanya kalau dari segi kos barang-barang studio ni kita pun faham. Maknanya kalau fikir dari segi benda-benda macam tu, kalau nak fikir nak beli yang murah pun mungkin akan ada problem pula dari segi dia punya outcome artwork apa semua. Bukan kata tak barang murah tu tak okey kan. Tapi akan ada beza dia. Kau mana-mana pun ada pro and con juga. So
Fikir masa tu, okay, saya invest step by step. Maknanya Sikit-sikit lah maksudnya. sikit-sikit. Ada income sikit kita kumpul, upgrade sikit. Sikit macam tu. Sampai sekarang ni, maknanya kalau orang tanya sekarang ni berapa dah habis, saya dah lost count, tak tahu berapa kira dah. habis. Tapi bermula dulu 7 dengan tahun. barang yang kau Maknanya pakai. kalau Yang bermula dulu barang yang baru atau barang second hand atau barang yang cukup-cukup boleh pakai, asal boleh pakai juga macam mana? barang baru. Barang Memang baru. masa tu memang baru jugalah sebab barang-barang studio masa tu tak sebagaimana sekarang. Memang ada barang-barang dari segi China apa semua tu, Godox ke apa kan, ada. Ataupun Osmo ke apa ke. Tapi sebab style saya ni macam beli barang tu maknanya nak pakai lama. So kita gamble dari segi benda tu lah kan. Alright. Kita invest kat kualiti lah kan. Kita Kita masuk memang take risk juga. kita masuk komen orang siap. Ini nama doh main tu. Ni go demo 360. Macam mana? 360. Ini Syafiq. Oh, dia ni fotografer kami. Yelah dia pun buat newborn. Newborn dulu. Ini Dia ambil newborn dia Kemal. Nama sana. Waalaikumsalam. Okey. Oh, ni nama dia. Ni. Apa khabar Naman? Tak miss dia kata minggu Naman. Okey, ni dia kata apa ni, dia kuat. Dia tak sama. Ini bagus lah saingan dia. Macam ni orang tak dekut Okey, betul. Masa ni siapa lagi ni? Keman sifu saya. Dah. Alright. Kemal. Masuk dah. Masuk dah. Tukang ngepung. Okey, masa PKP tu hari lah. Lagu mana survive studio ni yang apa tu? Picture studio. Untuk first one masa last year tu orang kata jatuh mengudum jugalah kan, memang sakit. Tapi maknanya style saya sepanjang buka studio ni memang sakit terus lah masa tu. Option dia kalau macam saya ni, setiap apa yang saya buat start pada 3 tahun lepas, every year kita akan ada every month tu kita ada target yang nak kena achieve. So maknanya saya set masa ataupun job apa ke, walau macam mana pun kita cuba dapatkan target tu. So maknanya masa last year memang pada awal tahun tu, bulan 1, bulan 2, bulan 3 tu, untuk setiap apa job saya, tak kisah dari segi untuk studio, newborn ke wedding ke apa ke, memang masa tu tengah laju lah, maknanya tengah gear 5. Kan. Lepas tu once dia orang dah announce bulan 3 tu, masa time cuti sekolah tu, PKP, okay, kita tergencak sekejap. Sebab mana job masa tu yang mana yang contoh macam newborn dah tengah booking, semua on hold belaka. Kan, pending sampai tahap tu mana kita tak boleh nak buat apa dah. Kata contoh untuk newborn ni dia ada certain limit yang kita boleh shoot kan. Ya betul. Jadi sampai orang kata baby tu dah expired dah untuk kita shoot. Jadi tak boleh nak buat apa. So daripada situ tu kita fikir, okay, masa terbuang, masa kita duduk terkurung kat rumah tu banyak kan. Maknanya kita fikir apa solution dia, apa hilang suara balik dah. Tak ada suara tu. Alamak. Kiman suara tak ada, Man? Kenapa memang? Lain rasanya, dia ada masalah lain kot. Tu terus hang. Dia terus sangkut. Ni file saya rasa problem aku. Saya pun slow kok yang kejap. Okay. Tapi nampak sharp je Pali, tak ada masalah. Nampak sharp je. Tu lah, saya tengok kat skrin ni macam sangkut-sangkut. Tapi bila saya tengok live, laju je. Laju je, nampak sharp je. Muskil je. Suara tak duk. Dia ada masalah teknikal sikit. Suara. Tak apa, Keman tengah ubah suara tu. Topak dah lagi. Dia mana pakai topak, dia pakai postpaid tu.
Kredit tu. Zaman bila kredit. Kiman boleh nak shoot billboard. Nanti tanya dia. Ada projek bagus ni billboard ni. So guna shoot tu. Daripada hari tu ni dengar billboard. Oh ya ke? Oh daripada hari tu lagi. Ada main nama dia Zafir. Ada projek besar lah tu. Hujan lah. Mungkin hujan lah. Masalah sikit lah bila hujan kan dia sangkut-sangkut. Sana hujan aku. Gerimis lah, gerimis. Alright. Sama lah. Kan okay? Sorry. Okay dah. Ada orang kata tak topak pipik lah. Aduh. Mana tadi? Okay, so basically masa PKP tu lebih pada macam kita upgrade kita punya skill jugalah masa tu. Saya belajar untuk shoot food dengan lebih proper kan. Sebab saya tengok antara benda yang boleh operation masa tu lebih pada food industries. Food industry, So daripada situ kita slow-slow lah maknanya belajar apa yang kita boleh buat apa semua tu kan. Betul. Mana cuba supervise apa? Improvise kita punya skill. Improvise skill. Betul. So, okay. Kira dalam 7 tahun tu, agak-agak tahun bila yang paling peak Kiman punya job? Yang kita tak menang tangan lah ke? Back to back punya job ke? Dari segi studio lah, betul tak? Studio. Kau pening dia nak jawab lah banyak. Setahun before PKP. Oh, masa tu Gear 5 tu 2019 kan? Gear 5 lah. Kata Gear 5 tu. Masa tu memang Gear 5 betul. Lepas tu yang kalau tak kerana masalah PKP ni pun maknanya InsyaAllah mungkin lah. Saya pun tak tahu keadaan macam mana. Kalau tak kerana PKP tahun ni pun rasanya boleh survive. Memang achieve lebih pada target lah kot kan. Sebab kita pun Okay. sebab kalau macam tahun lepas kita dah boleh operation balik. Bulan 9 tu saya dah bounce semula. Mana balik semula pada Gear 5 semula dah. Lepas pada yang PKP first. Yang masa bulan 9 tu. Kita dah yang 2020. Bulan 9 tu saya dah bounce balik dah. 2020 kan? 2020. 2020. Bulan 9 tu saya dah bounce balik dah. Full gear balik bulan 9. Sampai all the way straight sampai ke PKP yang terakhir. Awak tahu bulan 2, bulan 3. Yang baru ni? Kita masa tu saya boleh operation lagi. Tak ada masalah. Sebab kita register under MITI. Okay. So sebab kita buat commercial punya fotografi ni kita boleh bergerak. Maknanya tak ada dari segi halangan kita nak cross daerah ke state ke apa ke tak ada masalah kan. Ya. Yang betul-betul tengah dah sikit tahun ni masa selepas raya. Okay. Sebab masa raya tu kita boleh operation lagi. Once dia dah tarik balik kebenaran yang surat MITI tu. Yang tu bye-bye. Tak nak buat apa dah. Tak nak gerak dah. Limited sangat dah. Jalan tika pun tak jalan dah. Tak boleh. tak ada. Tika pun tak boleh nak buat jalan. Tak boleh buat jalan. Tika pun tak boleh jalan. Okay. So tapi Kiman punya bangunan tu sewa ke sendiri? Studio tu lah. Kat atas apa kan? Boleh ikutkan sendiri. Sendiri. So maknanya awak panggil dari segi dari segi perbelanjaan tu tak ketara sangat lah. Overhead tu kurang sikit lah. Overhead kurang sikit lah. So yang biasa-biasa yang rata-rata kawan-kawan kita yang tutup kedai, tutup studio tu kebanyakan mereka sewa. Dah tak mampu nak bayar sewa sebab tak ada source yang masuk kan. So terpaksa dia let go. Itu yang berlaku lah. Ramai-ramai yang terpaksa tutup kedai, tutup studio. Bangunan. Bila bangunan sendiri tu yang bawah tu sekali ke Tima? Macam mana Bali? Tak. Tak, ya. Oh, mana studio atas je lah. Alright. Betul. Hanya overheadnya hanya Kiman seorang sebab Kiman one man show kan. Mana tak adalah studio tak kena sewa. Pekerja di sendiri-sendiri. Mana overhead tak banyak lah. Mana tu yang boleh survive tu.
Kan? Walaupun tak ada Maknanya, job, so masih boleh maintain lah. Alright. Faham. tapi sakit jugalah. At Mhm. one point, certain point tu kita sakit juga sebenarnya sebab kita fokus 100% atas benda ni Ada, kan. yeah. Jadi maknanya itu antara benda Full yang time orang lah. kata Bagi income efek kita juga situ kan. kan. Mhm. So mana dari segi pembelanjaan masa tu kira uh, berjaga-jagalah semua benda kan. Sebab tak tahu sejauh mana kita kena duduk dalam keadaan gitu tu. Tak, okay. Selain pada studio ni cerita luas sikit. Selain pada studio, kadang-kadang ni ada masalah apa tak boleh nak keluar. Gimana ada buat job lain ke, apa tu business lain ke untuk survival? Tak ada. Memang 100% dekat sini Memang lah, dekat studio dengan kat studio je. fotografi ni. Yang kedai kopi tu gimana? Kedai siapa? Kedai kopi. Ke kedai Kedai apa kopi yang Kemang. kata yang terbakar itu ah? Tak. Tu bangunan family tu. Family. Dia sewakan. Okay. Yang baru ni tu. Tempat tu. Oh, okay. Ini kejap. Tu Baca komen jap. ada. So, Ni mungkin tak adil lah ni. masa PKP tu kan, tak ambil ke produk-produk orang hantar ke untuk shoot ke kat studio? Kan? Masa Ha. KP tu. Untuk Masa tahun ni ada. Kalau tahun lepas tu memang, yelah sebab orang tak boleh nak Baru. gerak sangat kan. Mhm. Kalau macam tahun ni, Alhamdulillah ada jugalah produk walaupun tak orang kata job tu tak besar ke apa ke, tapi at least ada jugalah. Adalah income Yang, juga. Kebanyakan klien Kiman dari bandar apa, dari daerah yang sama atau luar daerah atau luar negeri, daripada Atau satu negeri. Malaysia. Negeri lain. Yang datang setakat shoot, ni yang yang datang masa shoot. PKP baru ni barang daripada KL pun ada sampai. Dia orang post. Mana dia post Dia orang post Padu. mana-mana yang tak melibatkan apa-apa benda. Yelah dari segi owner ke apa kan, dia orang boleh post je benda-benda tu, tak ada masalah. Baru ni kita buat orang kata private lah, maknanya dekat studio ni pun maknanya kita tak yelah kita boleh operation kita sendiri kan, kita duduk duduk kat sini ke apa ke, tak melibatkan orang luar. Ya, betul. So apa-apa hal yang melibatkan photoshoot ke apa ke, semua kita buat sendiri je lah. Ya, betul. Macam tu. So paling jauh dekat KL lah yang hantar produk lah. Setakat ni KL dengan Melaka lah. Ada yang setakat ni sampai ke Melaka. Daripada Paman. Melaka Melaka pun ada. Mantap dah tu. Sampai ke Melaka cari keman. Terbaik. Alright. So selain pada masa sekarang kita cerita part studio, masa dah ada cerita, dah dengar sikit sebanyak tentang pengalaman, tentang selok-belok turun naiknya dalam bisnes studio fotografi ni. Maknanya kalau berbanding dengan studio dengan wedding, agak-agak mana yang boleh generate income yang agak lumayan lah orang panggil. Mungkin selain pada wedding lah kot. Saya prefer untuk produk. Untuk yang commercial ni memang kata lebih sikit lah. Sebab wedding kalau macam saya, one man show, maknanya tak ada staff, tak ada crew, tak ada orang kata group ke apa ke kan. Maknanya kadang let's say untuk 1 bulan tu kita ada 4 kali weekend je. Ya, betul. So 4 job je saya boleh ambil kan. So maknanya roughly tu saya rasa tak banyak mana lah kita boleh buat. So, kalau masa sabit dengan dengan benda-benda yang selain dari segi wedding tu kita boleh buat weekdays ataupun malam pun kita boleh shoot. So benda tu tak limited sangat lah. Atas kita lah kan. Ya, betul. Betul. Paling ni ada soalan paling? Okey, kan sahabat-sahabat kalau sana kalau nak tanya boleh tanya. Kita tengok awak dia lah, Keman. Nanti ada soalan lagi tu tanya. Awak ke man? IG dia kan? Boleh, kita kena refer kat IG je lah kot. Okay. Tapi IG pakai gambar drone banyak ke? Itu yang drone. IG mana? Itu yang Keman Pictures. Yang Keman Pictures. Keman Pictures. Yang tu K4 kat bawah? K41. K41 tu untuk drone je. Dia asing dah dua apa tu? Okay. Senang. Right. Profesional lain tu. Sekejap.
Okay, Mal. Mula-mula start tu mana dapat idea nak buat ni nak buka studio? Dapat sumber inspirasi ke, siapa-siapa ke? Ke sendiri je, tiba-tiba rasa nak buka studio? Macam ni nak kata benda tu, nak kata Terlintas. tergantuk kat mana tiba-tiba rasa macam nak buka studio ke apa kan. Tapi yelah sebab pada pekat awal saya main kamera dulu tu, maknanya kita tengok orang yang buka studio ni dia dah satu level atas daripada fotografer biasa. Sebab antara bendanya dia ada ilmu yang tak semua orang boleh master benda tu, terutama bab lighting ke kan. Lepas tu pula benda-benda lain dari segi macam dia genre dia pun besar juga. Konteks untuk buka studio, untuk studio ni sendiri pun banyak benda juga. Untuk fashion, untuk portrait, untuk family atau untuk produk ke apa ke, banyak benda juga. Dia tak limited kan. Jadi Dia boleh explore lah kan. so banyak benda. So macam beritahu awak tadi, maknanya once dekat Kemaman ni, maknanya saya ambil risiko tinggi juga untuk buka studio ni. Sebab pada peringkat awal tu maknanya nak letak atas dasar commercial studio yang boleh provide everything tu, maknanya bukan benda mudah jugalah kan. Ya, betul. Banyak benda yang nak kena, sebab basic saya sendiri pun zero, kosong kan. Maknanya kita belajar slow-slow dengan member-member yang dah lama-lama buka studio. Saya masuk kelas lighting, shoot produk, apa semua tu. Untuk fashion, cara macam fashion. Untuk editing, cara editing. Banyak benda juga. Benda tu akan ambil masa. Tak boleh nak kata terus pandai on the spot ke apa ke, tak. So dari segi benda tu kita kena rajin belajar. So tak fix, maknanya statik kita. Macam ni saya nak cerita secara total ataupun ringkas dia, ibaratnya macam kita ada kamera, kita ada speedlight kan. Lepas tu kita bezakan pula, kita shoot dekat studio, automatic benda tu lain. Kat situ comparison antara benda yang saya tengok, benda wish, wah, gambar aku dah lain. Tapi walaupun kata benda tu tak kena, cara tu tak betul kan. Tapi kita tengok comparison dari segi gambar tu, kita shoot speedlight dengan speedlight dengan strobist pun dah lain dah. Okay, so Betul, macam mana Kemal nak maintainkan studio tu biar biar sentiasa panggil apa bukan up to date, maknanya sentiasa nampak menarik orang, bukan benda yang sama je. Atau macam mana Kemal memang daripada dulu 2014 sampai sekarang dia punya setting sama je ataupun berubah-ubah? Dari segi Sentiasa berubah. Dari segi penampilan kat studio tu sendiri pun saya ubah. Sebab antara benda yang saya pegang juga, kata-kata member-member yang pekat awal saya buka studio dulu, orang-orang yang saya refer kan, macam mana. Maknanya dari segi penampilan studio tu sendiri, macam mana yang saya cakap tadi, orang yang ada studio ni dia dah up satu level dia punya skill sebagai fotografer kan. Mana tak semua orang yang boleh buat benda-benda macam tu. So antara benda yang kata-kata sahabat saya tu, maknanya biar penampilan studio ni something yang bila orang datang kat studio tu, wow, okay, ni studio yang betul-betul studio, maknanya kan. So maknanya dari segi decoration, dari segi apa yang artwork kita dah ada apa semua tu, kita tunjuk pada klien supaya orang kata boleh tarik confidence pada klien tu. Okay, ni bukan studio yang biasa, bukannya orang kata fotografer, orang kata boleh petik studio, okay, tak muat nak shoot je kan. Tak boleh buat macam tu. So maknanya di same time tu, maknanya kita tunjuk apa yang kita ada, artwork kita dekat dinding ke apa kan. Itu je lah. Betul. Selain pada artwork kita. Alright. So kita share sini yang apa tu daripada IG yang saya ambil. Tak nampak. Okay. Kemang picture. Di atas lagi ni. Tertutup. Sebenarnya saya nak kecilkan dia sekejap.
Dia nak kecilkan ni dulu. Nampak penuh. Commercial tak? Tu. Ni. Okay, siapa yang belum follow boleh follow lah Keman Picture Studio dekat IG. Alright. Ini job baru ke atau job lama Man? Mana Keman hilang? Tak ada Ni gambar. antara yang baru lah. Tak ada gambar. Okay. Okay. Baru ada. Ini job baru Itu antara yang latest lah. Alright. Ada lagi yang tak upload tu pun ada. Nunggu konten-konten yang Ni nunggu. kira outdoor lah. Ini pun memang pergi buat job pun satu orang? Cuma seorang. Mantap. Lone Ranger. Lambat kaya kalau ni apa nama ada. Tapi biasa kan kalau datang dengan team kan, bukan klien lagi confident ke dengan kita kalau datang dengan team, by team? Bawa pengapit je aku. Mungkin kalau orang kata apa nama ni, kalau ada staff tu mungkin orang kata dari segi apa yang kita buat tu lebih nampak proper kan. Klien kita pun akan nampak fotografer ni ada team dia. So at the same time tu orang kata boleh tarik confidence kan pada klien tu. Tapi sebab antara benda yang saya bukan kata tak nak ambil staff, ada terfikir nak ambil staff, tapi ada kadang-kadang bila saya tak sendiri pun tak sempat nak buat benda tu. Saya cuba pass dekat saing-saing ke apa ke, kadang-kadang dia punya apa yang dia orang buat tak sebagaimana yang kita buat. Tak sebagaimana kita ada spek kita, ada spek. Ada spek kita yang kita nak. So maknanya dari segi level cerewet saya tu banyak benda. So dari segi photo shoot tu kita awal pekat awal tu pun kita dah jaga dah kan. Itu antara benda jugalah. Mana Kiman tak pernah sub job kepada orang? Tak pernah sub job? Ada juga kadang-kadang. Kadang-kadang tu pun ada juga. Ada juga. Sebab kadang-kadang benda tu luar daripada apa yang kita mampu. Kadang-kadang kita sendiri pun tak larat juga. Ataupun kita tak ada knowledge dari segi benda tu kan. Tapi kata contoh kita buat live view. Apa ni live view pula? Buat live video live untuk corporate ke apa ke. Benda tu luar daripada kita punya ni. So kita lah. Betul. Luar dari expertise kita tu kita pass kat orang je lah kan. Yalah. Setuju sangat tu. Orang kata kita tak boleh nak tamak kan. Kita tahu kita tak ada kepakaran tu. So orang panggil letak kepada orang pakar lah. Alright. Kita cuma just monitor kita tu lah. At the same time tu maknanya tu peluang kita untuk belajar. Kan? Ya. Itu antara peluang kita untuk kita belajar benda tu. So kalau buat wedding ni dah sampai ke mana Kiman ambil gambar untuk pengantin? Paling jauh di Seremban. Luar negara dia. Paling jauh. Luar negara tu. Tak ada lagi pasport, tak ada. Ingat ada Singapore ke Thailand ke. Tak ada lagi. Oh sorry. Ni shoot produk Ni produk daripada Terengganu atau dari mana? Tu di Maman sendiri. Ke Maman sendiri. Itu Maman sendiri. Produk apa sebenarnya tu? Ni macam whitening booster macam tu lah. Sekarang ni kan banyak produk-produk sini. Vitamin Okey. Ini nasi ayam ni? Itu nasi Arab. Nasi Arab. Sumai apa? Sumai. Ni preparation ni macam mana? Itulah apa. Dan kalau pakai food kan kalau dia beza dengan produk. Produk ni mungkinlah kita straightforward. Mungkin nak manage. Tapi kalau food, preparation tu macam mana Kiman aturkan? Ataupun Kiman memang hire food stylist? Food stylist tersendiri atau macam mana? Ke ikut mata sendiri? Yang ni antara benda yang saya belajar masa PKP. Okay. Food stylist ni. So kita ada tanya juga mana sahabat-sahabat yang memang dia dah expertise dia dalam food industry ni kan. Kita ambil sikit-sikit lah maknanya kan. Kadang-kadang lain orang lain dia punya style dia. Betul. Kan? Kalau dari segi macam untuk food ni pula dia ada 2-3 jenis jugalah untuk dark mode, light mode, apa semua tu kan. Untuk lighting lebih ataupun tak.
Tapi bab food Betul. stylist ni, kalau ikutkan dia punya, macam saya beritahu ke, saya cerita apa kat awal tadi itu, mana dia punya harga dia tu berbeza. So ini yang saya include sekali expertise dari segi food stylist ni sekaligus kat dalam kita Package punya servis. untuk food tu. Okay. Maknanya yang food study tu memang Kimas sendirilah yang buat ataupun memang hire orang lain Ya, atau mana? betul. Kimas sendiri yang Memang buat. yang tu memang buat sendiri. So Antara dengan benda tu pula dari segi props tu pun plot kita adanya. sebahagian besarnya saya yang sediakan juga. Oh, bukan klien yang bagi plot semua tu, mana Kimas kena sediakan. Mana Kita maksudnya kena belilah dulu benda-benda tu. ya betul. Oh, kena invest juga. That one pun depends atas kita punya konsep dengan klien lah. Dekat awal kita discussion dengan klien tu, kita fikir apa yang nak deliver untuk dia orang kan. Konsep macam mana, props macam mana, itu antara benda yang kita brief dulu dengan klien lah. Sama ada kita nak guna dia punya props sendiri ke, kan? Contoh pinggan mangkuk ke apa ke. Ya. Tapi yang basic-basic tu mostly macam sudut dapur tu pun yang saya sediakan sendiri. Oh, okay. Banyak trik juga untuk food ni pun ada trik dia juga sebenarnya. Oh. Tapi biasanya menggunakan lampu jugalah ataupun natural light. Mostly lampu lah. Untuk lighting set lah. Sebab setengah ada fotografer dia prefer natural light. Dia kata bermain dengan shadow dengan highlight. Kalau food ni Pun boleh. Pun boleh. Tapi mungkin lah Dia sama juga macam bergantung pada konsep lah. Mungkin bergantung pada konsep kan. Kalau konsep nak clean, kena lampu keliling lah. Ini lens masuk. Lens jumpa tu. Terima kasih lens boleh join. Ini pun orang hebat juga ni. Kita nak jemput dia agak jemput dah tak si. Manipulation tu. Itulah. Kita jemput dah dah kepala saya nak jemput dah dia. Dia tak si. Aduh. Digital manipulation tu best itulah. Tak apa, kita pujuk kali lagi dia, insyaAllah. Boleh message dia. So ni studio lah. Ni biasalah kalau shoot convo memang di studio. Pernah dapat job buat convocation tak? Kiman? Job maksudnya di outdoor lah. Bukan dalam studio. Shoot untuk universiti ataupun outdoor college. Ada juga. Untuk universiti atau college pernah dapat? Kadang-kadang contoh macam kadang-kadang ada dia buka booth untuk photoshoot family apa semua dekat luar tu pun saya ada ambil kadang-kadang. Sebelum-sebelum ni lah. Pernah ambil juga. Tapi untuk ambil dekat dalam contoh atas stage tu setakat ni saya tak mampu lagi rasanya sebab kena ada team yang betul-betul boleh buat kerja sekali. Tapi pernah dapat offer tak? Belum? Ada pernah dapat. Tapi yang tu saya tolak awal-awal dulu lah, tak sanggup. bukan ekspektasi kita kan, belum ada pengalaman lagi kan. Jadi kalau boleh join. Yang tu memang betul-betul kena ada team betul-betul. Betul. Tapi kalau dekat buka booth dekat luar pun memang kena ada team juga kan? Ke one man show juga? Yang tu pun one man show juga. Cuma kita macam kita pada pekat awal tu mungkin first time tu kita buat memang kelang kabut lah sebab kita tak tahu macam mana nak buat kan. Ada klien mari kita nak shoot lagi kan. Itulah. So kan? Tapi untuk yang second one saya buat sama macam mana shoot event. Kata contoh event tu dinner lah kata contoh kan. Kita tahu dia punya itinerary, kita akan atur cara macam mana nak kena cover kalau kita buat kerja seorang. So sama juga macam yang graduation ni dekat kita buka booth tu. So kita open untuk diorang buat registration dulu. Kemudian tu barulah kita fokus 100% untuk photoshoot saja. Macam tu. Alright. So nampak gambar corporate pun banyak juga. Itu antara benda yang saya highlight dekat studio. Itu antara benda yang kita boleh buat kan. Tapi pastinya fee corporate ni, yang rasa saya pernah dapat juga job tu. Tapi banyak kan diorang duk bargain. Mahal lah. So apa komen Kiman? Wahai dia orang isu panas kat. Baru ni isu panas kat tu Oh ya. Baru ni isu panas kat tu. Saya fikir mudah. Maknanya sebab kita pun
untuk kos kita sendiri sebagai fotografer dengan kita provide tempat tu sendiri pun maknanya kita ada certain cost yang kita kena ambil kira. Kan? Untuk setiap photoshoot tu kena ada bahagian dia. Kata contoh untuk fotografer ni kita tak boleh nak beritahu katalah contoh kita charge 200 ataupun 100 atas seorang. Ada yang bahagian kita sendiri, ada yang bahagian untuk studio. Kan, maknanya untuk kos api air, yes, aircon apa semua tu kan, lighting. Kalau contoh tengah shoot lighting blow ke apa ke, kita tak boleh nak charge pada klien dah. Betul. Kan? So setiap fee tu kita kalau nampak macam fee tu tinggi, kos dia, saya akan orang kata pemudahkan dari segi macam masa tu kita boleh pendekkan, tak perlu lah kata nak shoot corporate ni sampai 1 jam ke apa ke kan, sebab kita shoot per individu. So dari segi tu kita limit cara kerja kita, itu je lah, untuk harga sekian-sekian. Mana kata mana tak ada lagi sampai untuk shoot corporate tu sampai tahap kita nak snap gambar pasport, mana sekeping dah okey keluar RM50. Tak boleh buat gitu kan. Ada juga. Kita tak boleh nak sampai buat macam tu kan. Iyalah. So maknanya kita charge tu mungkinlah kata tak rendah tak tinggi kan, tapi maknanya affordable, maknanya mampu untuk klien terbayar. Sebab kalau macam contoh 100 ataupun 200, orang kata 200 mungkin nampak tinggi kan pada masa yang sama. Kita kalau kita rendahkan, maknanya kita bukan downgrade kita punya servis, kita cuma limitkan kurangkan masa kerja kita, kurangkan kerja kita, itu je. Betul. So ni dari segi newborn pula, ni nampak gambar newborn kita tempat newborn pula. So lagi segi newborn pula, macam mana penerimaan orang tentang but newborn ni kan Malaysia ni kan bagi saya barulah. Industri newborn sendiri kalau dekat US tu dah lama. Ni baru nak meletup sebenarnya kat Malaysia, tapi sekarang dari segi trend sekarang ni orang memang dah boleh terima newborn, ataupun dia kata ambil dengan handphone pun boleh. Kalau charge beribu-ribu kan baik dengan handphone. Itu mana saya pernah dapat komen macam tu. So apa komen Giman? Ini tak benda ni subjektif. Benda ni subjektif. So kita nak blame 100% pada klien pun tak boleh juga, sebab semuanya bergantung pada dia punya mindset benda ni. Kan? Sebab kalau orang yang bagi saya, katalah contoh klien tu pada peringkat awal mungkin dia 50-50 berkenaan dengan kita punya servis sebenarnya, sebab dia akan spend duit banyak. Sebab kalau sebut dari segi harga, sebab kita bawa kita shoot newborn ni bukan sekadar kita bawa skill kita bawa props, kita bawa masa. Sebab newborn ni kita tak boleh atur sebagaimana kita photoshoot orang dewasa. Kita tak boleh suruh dia senyum, tak boleh suruh dia pose, suruh dia masuk dalam paku sendiri ke apa kan, tak boleh. Semuanya atas kita belaka. So itu yang saya kata tadi, benda ni subjektif atau penerimaan orang tu, maknanya dia tengok benda ni sebenarnya bukan mudah. Sebab kita orang kata dealing dengan benda yang unpredictable. Kadang-kadang ada, kalau macam contoh saya shoot newborn ada sampai 2 hari saya pergi pun ada. Kan? Maksudnya 2 hari maksudnya satu klien 2 hari atau macam mana? Satu klien dalam masa 2 hari. Sebab macam mana saya beritahu tadi tu, kita tak boleh nak predict keadaan baby tu macam mana. Baby nangis baby meragam ke apa. Itu dah makan kos tu. Makan modal pun je. Tapi itulah kadang-kadang kita bypass je benda tu sebab kita nak deliver the best kat klien kan. Manakala macam kita contoh kita nak ambil lebih kurang first day 1 shot pun tak dapat. So klien bayar apa sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang berkorban jugalah dari segi benda tu kan, dari segi masa, kos, extra kos kita untuk deliver yang terbaik dekat klien lah. Itu je lah. Tak, kejap. Yang 2 hari satu klien tadi tu di Kemamang ataupun luar? Di Terengganu. Maksudnya kena menginap atau macam mana? Di Terengganu. Kena menginap. Itu memang extra cost dah tu. Memang extra cost sangat. Sebab yang tu saya fikir saya boleh pergi. Macam kes tadi tu di Kuala Terengganu antara bendanya. First day 1 shot pun tak dapat. So saya fikir kalau saya nak balik daripada Kuala Terengganu ke Kemaman 2 jam, esok pergi balik 2 jam, balik semula lagi 2 jam. So ambil keputusan tidur selas pinggang, pergi Maidin,
beli seluar baju pun semua untuk tidur malam tu. Ada next day, boleh extra baju jugalah untuk next day ni. Itu je lah. Lagi pakai Paksa modal kita tu. korban dari segi benda tu. Dengar Bali. Bukan senang untuk buat shoot ni pun. Satu hari tak dapat gambar. Rekod paling laju saya pernah buat untuk baby yang ke 100, 1 jam setengah lebih kurang. Memang dia untuk bagi 5 set props. Dia memang dia bagi Yang- komitmen pula. Dia bagi dia mungkin baby tu dia appreciate dia baby yang ke 100 kot. Dia happy sangat kot. tapi kalau 1 Sebab jam setengah tu sekarang ni memang laju lah. Memang rekod sungguh Memang itu laju. memang itu paling laju pernah buat. Yang tu Hmm. baby betul-betul redha je kita buat benda. Tak jadi lah shoot dia pun. Tak berbaloi. Kalau macam kena macam Iman tadi tu tak berbaloi. Kena Memang pula mak itu bapak. risk yang kita ambil ya. Ya betul. Kena Makan pula yang masa, parent makan pula masa. yang minta pun diskaun sampai berapa jig diskaun tu. Aduh. Kalau saya takkan bagi diskaun. Saya akan brief kat klien. Saya takkan, harga yang saya bagi itu harga dia. Tapi minta something yang saya boleh bagi extra. Dari segi servis saya. Itu Mungkin je. kita lamakan Dari segi harga, mungkin kita boleh banyakkan shot ke ataupun banyakkan posing. ya betul. Kita bagi dari segi servis sajalah, Servis, extra betul, sikit. Betul. Itu Tapi je. kadang-kadang ni, yalah Ataupun- kadang-kadang parent ni, pengalaman saya pun kadang-kadang parent ni dia tak nampak apa kita buat. Tu dia kata mahal. Dia nampak end product saja. So bila dia ada sekali di lampangan, dia tengok sekali apa kita buat. So kadang-kadang dia terkejut tau. Weh, susah juga ya ambil gambar baby. Baru dia nampak bahawa susahnya ambil gambar baby. Masa tu dia Dan itulah appreciate. yang kita kena brief dulu benda tu pada pihak awal. Maknanya setiap apa yang kita buat ni bukannya benda mudah. Kalau ada kadang-kadang ada setengah klien tu tanya, ada tak package 200 untuk shoot newborn? Saya kata bukan kata nak kata kasar ke apa ke tak, tapi maknanya dengan apa yang kita cakap kat dia tu, dia terbuka hati, dia tengok apa yang sebenarnya kita buat. Kalau dia kata, saya beritahu dia kata ada harga 200 tapi untuk saya pergi kat rumah saja. And then? Lepas tu dia tanya saya, apa benda yang saya shoot nanti? Tak, itu upah saya pergi ke rumah 200. Saya bawa props apa, sampai depan rumah saya pergi salam, saya balik. Itu harga saya 200. Maknanya tak shoot pun. Tak shoot, harga saya untuk pergi kat rumah je 200. Oh, ingat pergi kat rumah shoot guna handphone. Tak. Isi minyak So, dengan maknanya ni petrol. So mana kos kita pergi rumah, bawa props apa semua tu, itu antara benda yang kita provide untuk shoot newborn. Kadang-kadang benda tu dia orang tak nampak kan. Betul. So ini job ataupun memang portfolio? Ini memang job atau buat Yang portfolio? mana? Ni sekarang ni gambar Coffee. ni. Kopi ni. Yang coffee tu memang masuk dalam job sekali. Oh, job. So macam ni that guna one kita ambil available untuk light dia punya atau premise. guna lampu? Yang tu Macam- lampu sikit sangat je. Macam available light Macam nampak available light. Macam Lebih daripada available light. Cuma lampu tu kita assist sikit sangat je. Okay. That one saya pakai lampu LED je. Oh, guna lampu LED. Oh, patutlah. kuning. Oh, memang komersial ni. Memang dah shoot komersial. Mesti nampak komersial lah. Macam ni tak ada buat video untuk produk, untuk food. Ada tak buat video? Ada juga. Ada. Cuma that one kadang-kadang kita tak sempat nak upload. Sebab benda ya. Long Ranger ni. Oh, ya. Cloud. Kadang Yelah, tak teringat nak upload. Yelah. Ada juga. Alright. Oh, tu rasa Macam yang biskut lapar. tu yang biskut tu saya shoot masa PKP. Oh, tu masa kita. Klien Dia hantar tu- barang ni. Dia hantar barang. Mana semua Selebihnya prop, kita buat mana sendiri. semua prop tu Kimai punya lah. Ya, betul. Kain-kain semua tu. Ada dia hantar biskut je lah. Biskut okey kalau post tak ada masalah. Post. Maknanya macam Kopi Semua IT buat- tu semua tu kena buat lah. Tu sendiri. Improvis sendiri Itu lah.
Itu hidden service yang kita provide. Itu kadang-kadang dia orang tak nampak, kadang kita letak harga kita mahal. Kalau kira ialah bukan kita shoot produk saja kan, kita apa panggil, make use Fikir semua yang konsep dia. konsep dia tu, make use konsep tu. Idea. Itu yang mahal sebenarnya. Betul. Dia kalau macam newborn lagi pakaian, baju apa semua. Itu memang kena beli. Kan klien tak ada Kita yang baju maknanya fotografer yang yang bawa. provide lah. Betul ke mana? Semua tu Keman punya kan. Cuma baby tu baby je lah. Baby itself. Baju semua kita sediakan lah. Aduh. Kalau macam kostum. produk beli screw sikit lagi tengok buah asam gelogo tu kan. Ni produk apa Ini Kopi detox. Macam kopi detox juga. Dia guna asam gelogo. Asam gelogo, asam keping tu. Memang Masa masa ni buah Buah dia ada seluruh. bau sikit, bau masam tu pun ada juga. Lepas tu masa ni time PKP tak boleh nak cross negeri, tak boleh ke daerah. Okay. Masa tu kebetulan orang buah ni baru habis musim Jumpa mana buah tu? di Berserah Kuantan. So that one jumpa dekat pintu gerbang rasanya, minta tolong member hantar. So struggle-nya kita untuk dapatkan satu keping gambar tu macam tu. Yelah. Kecuali prop tu kan. kecuali klien tu sendiri yang bagi buah tu, okey lah. Tapi kadang-kadang klien ni tak tahu spek kita gambar, kata contoh kita ada nak bagi macam set mana, props konsep macam ni dia. kan. Kita nak separuh kuning ke, contoh lah maknanya kan. Tak ikut spek yang bagaimana yang kita nak. Kadang-kadang buah tu dia mari hantar betul buah asam gelogo tapi buah dah lebam ke Dah lebam, dah masak. Tu juga kan. Apa juga. Tapi ni kena lah konsep kan, hijau dengan kuning kan. Kotak hijau, dia punya packaging tu kuning. Sachet dia kuning. Kena dengan kotak dia. Kena lah. Dengan sachet dia tu pun. Biasanya prop untuk newborn banyak Kiman bawa satu-satu apa panggil klien tu. Biasanya saya akan bawa extra satu props. Extra satu. Just in case sebab kita pun kita tak boleh nak predict contoh baby tu sesuai ke tak dengan props yang kita dah bawa pada peringkat awal. Kita dah set untuk dia kan. Katalah contoh 5 set props ataupun 3. Untuk 3 tu saya akan bawa 4, yang 5 tu saya akan bawa 6. Okey, buat asal satu lah. Banyak prop dia. Penuh azar. Lah. Macam biasa. Memang penuh. Cuma maknanya sebab kalau untuk photoshoot newborn ni kita tahu salah satu set props yang kita bagi tu ada set yang paling senang kita shoot. Ataupun ke mana-mana pun baby tu boleh shoot. Kita boleh shoot juga dia walau macam mana keadaan pun. So yang tu wajib kena ada. Extra yang tu memang saya akan buat lebih sikit kat situ. Sebab tak tahu untuk next one, kata contoh kita dah tukar props ke apa ke, kita tak tahu keadaan tu baby tu sesuai ke tidak kan benda tu. So maknanya at least kalau ada yang set props yang kata safe shot tu, kita akan buat extra lah nanti. Ini apa IT juga ke apa? That one Halia. Kopi Serai Halia. Teh Serai Halia. Teh Serai Halia. Dia pun tak ingat dah banyak sangat produk. Tapi that one antara regular klien saya tu. Yang teh tadi tu. Suzy Hani tu. That one antara apa nama ni regular klien saya. Baru lagi lah. Dalam 2 minggu lepas rasa dia. Ada tanya soalan drone. Tanya apa? Ada joke guna drone? Foto ada tak? Kita lepas yang sebelum ni kot. Drone boleh tengok balik. Ada, tapi drone kena masuk kat page lagi. Drone boleh tapi tengok balik. Tapi that one pun kalau untuk biasanya that one lebih pada ni lah, lebih pada video je lah untuk drone tu. Biasanya. So kebanyakan backdrop Kiman guna apa? Guna backdrop ni sekarang guna apa kebanyakan?
Canvas. Mostly Canvas. dia orang canvas lah. Canvas lah. Hmm. Salah episod. Canvas. Salah episod dia macam Episod dia macam je. yang drone yang lepas. Cari balik. Episod drone. Aduh. Ni betul-betul top fan ni. Tolong backup 60. Daripada itu ada. Oh, Siapa untuk satu tu ni? produk tu berapa shot Keman ambil sebenarnya? That one kita akan brief dulu kat klien. Berapa shot kita akan buat. Minimum? So, minimum 3. 3. Okay. Minimum 3. So, benda tu kita improvise masa shoot tu nanti lah. Masanya kita set dulu keadaan macam mana gambar yang kita nak deliver. So, sebelum shoot tu kita dah buat setup siap-siap lah. Ini macam buat kuat je. Yang tu SS. buat kurus. Abang guru. Yang tu buat kurus. Kau buat kuat. Salah ubat apa tu. Ni apa? Perfume. Yang tu serum. Serum. Oh, serum. Serum kulit. So kadang-kadang kalau contoh macam yang serum ni kita discuss dengan klien tu benda kata contoh dia untuk photoshoot produk ni saya akan buat 2 jenis jenis shoot tu, photoshoot tu. Satu untuk katalog, satu konsep. Kalau katalog ni mostly background kosong. So, kemudian dia orang sama ada designer dia boleh buat. Contoh macam yang SS tadi tu kan. Ya. Yang tu asalnya kita shoot katalog and then Tambah klien tu background lah. mungkin tukar background ke apa ke. Kalau macam yang ni kita buat konsep melibatkan props. So kalau macam yang serum ni dia ada 3 konsep. Semuanya saya buat konsep belaka. Kita cuba buat orang kata cara international lah sikit. Tapi benda tu mungkin jauh lagi lah dengan level saya. Tapi kita cuba Cuba ke arah tu. kita buat untuk portfolio kita juga antara benda ni. Tu yang kata tadi, kadang-kadang klien ni tak dengan harga yang klien bayar tu kadang-kadang dia tak sepatutnya dapat. Tapi at the same time tu kita buat untuk dia orang tu, maknanya hopefully mungkin akan dah jadi return klien ke apa ke kan, sebab apa yang kita dah bagi buat. Betul. Macam yang gambar yang serum yang background hitam tu that one 1 malam 3 ataupun 4 jam untuk dapatkan Untuk setup. dapatkan efek tu. Bukan senang lah Setup nak dapatkan lighting efek side light tu. Kiri kanan side light tu. Sebab main dengan barang kaca macam tu memang sakit sangat. Banyak terang era Nak lah. cast lighting tu. Ni member suruh test tester ubat tu. Ubat kuat dia kot. Ubat kuat tadi. Sata pun ada juga photoshoot. Yang semua bagai segera ni. That one Frozen punya ni. Ni antara regular jugalah. Antara regular klien. Kalau macam yang ni daripada KL hantar. Oh tu, KL hantar. PES apa semua tu. Right. Cuma kadang-kadang bila kita dapat repeat klien ni dengan item yang sama ni, kita blur sikit. Sebab untuk first one tu kita dah nak kata all out mungkin tak kan. So untuk second one tu kita kena all out lebih lagi. So takkan dari sama-sama segi semua idea so itu cabaran yang orang kata boleh stress out juga tu. Kita nak create idea tu kan. Betul. Set up apa semua tu pun kita kena tukar. Ini semua kebanyakannya shoot di studio lah, corporate ataupun di lapangan. Atau video orang on-site pun ada. On-site pun ada? That one on-site pun ada. Yang engineer tu memang on-site ke? On-site. That one dekat office sebenarnya. Kita tukar background. Apa nama ni? Tukar background je. Bukan dalam studio lah, dekat office dia orang. Memang buat lighting lah. Dekat office. Buat lighting yes, sana. Yes, betul. Equipment apa semua background.
So that one pun kita masa shoot tu kena fikir dulu lah konsep apa nak kena deliver kat diorang Betul lah. Nak tengah-tengah nak Hmm. susun background VG macam mana kan. Betul lah tu. Ah, ah. Hmm. Lapar. Cuma yang food tu dugaan dia paling teruk sekali kita shoot bulan puasa lah. Contoh tu. Asyik malam lah. Asyik siang buat apa? Dia shoot tengah hari baku. Saya pernah kena last year. Tengah hari. Tahun ni. Bulan puasa. Yang tu dia orang nak buat plan untuk buat buka puasa punya apa ni? Makanan tu, menu. Okay. So nak kena shoot bulan puasa lah. Yang tu dugaan dia sampai tak ada alio nak telan dah. Kita punya telio dia tu sampai tak ada alio dah nak telan. Soal bau tu tak payah cerita lah kan. Memang pedih lah bau dia tu. Aduh, hai. Perut dia tu, perut macam-macam lah bunyi sound effect dia tu. Cuma nak tahan nafsu tu, dia telan alio tu sampai kan tak ada alio dah nak telan. Itu tu. Seksa dia tu lain. Seksa dia tu. Ni kata contoh macam ni, rendang ni bulan puasa, tak ada alio dah nak telan ni. Lepas tu share kat Ni group. untuk menu. Ni menu untuk Hotel Sumai. Dia orang buat untuk air raya punya. Oh, menu dia orang. Bukan frozen punya, bukan barang frozen. Bukan. This one memang untuk raya punya tu. Okay. Dia ada tanya Li. Banyak sangat ni. Benda prop tu akan recycle ke? Macam mana? Macam Abah. Kebanyakannya kita recycle, cuma kita tukar konsep. Kita tukar konsep. Mungkin dari segi colour tu kita akan mix kemudian ke kan. Maknanya dari satu klien ke satu klien tu dia orang takkan dapat shot yang sama kat mana-mana pun. Kata contoh yang gambar baby ada bulan tu, okay, kita guna props yang bulan tu juga, tapi mungkin dari segi background dia ke ataupun kain ke, wrapping dia ke, props apa-apa yang Post tapi yang dia side lah. props dia tu kita akan tukar lah maknanya. Colour lain. Gitu. Wow. Mana buat raya. So masa raya puasa aktif lah untuk studio. Tapi yang tahun ni tak ada lah kan? Ke masa PKP tu hari Ada. aktif? Oh, aktif lah? Tahun ni rekod untuk keseluruhan 7 tahun. Saya buat untuk photoshoot raya. Banyak lah. Maksudnya? Tahun ni rekod tak pernah dapat sebanyak ni walaupun PKP. Itu kesan pandemik tu. Alhamdulillah. Sampai tahap saya terpaksa tutup macam tu 22 bulan tu saya terpaksa tutup sebab masa tu kes tiba-tiba naik. Masa tu melambung sampai 6,000 rasa tak silap tiba-tiba tu kan. Masa tu saya ambil keputusan terpaksa stop lah, aku tak nak ambil risiko. Tak tahu keadaan macam mana sebab kalau ikutkan masa tu tengah booking everyday walaupun untuk first day raya tu pun non-stop saya everyday ada photoshoot even untuk satu family per day tapi non-stop sampai ke tarikh yang 22 bulan tu. Itu betul-betul kita tutup lah. Okay. Memang tengok orang apa kan, orang tak boleh beraya kan, tak boleh balik kampung. So Jadi group. Antara bendanya jugalah. Orang tak ada benda nak buat foto je kan. Apa balik? Yelah ramai-ramai tumpu grup foto lah. Sebab tak boleh raya. So konsep dekor raya tu sentiasa berubah ataupun maintain je? Atau macam mana? Kok mana-mana pun saya akan tukar juga walaupun sikit. Walaupun colour cat dinding ke apa ke saya akan tukar juga sebab biasanya saya akan dapat regular client every year. Okay. Sebab memang regular betul lah. Every year memang dia datang. Memang akan tetap booking juga slot kat mana-mana pun. So nak tak nak kita terpaksa tukar juga walaupun sikit. Sebab kadang contoh last year saya tak all out sangat dari segi decoration apa semua tu. Diorang pun faham sendirilah sebab kita pun 50 tahun lepas boleh raya ke tak raya kan.
Betul. Kita pun takut juga nak invest apa-apa tu, kita kena ambil kira jugalah. Betul, So, betul. takut nanti kita invest lebih banyak sangat kan, takut tak padan pula kan. Ya, betul, Cuma betul. studio saya ni kita boleh accommodate sampai untuk satu slot tu kita boleh sampai 35 orang serentak. Oh, Itu antara benda. oh tu. Termasuk budak-budak Luas kan. lah. Mana satu frame boleh mak 35 orang ke macam mana maksudnya? Tu termasuk budak-budak 35 orang rekod. Yalah. So guna fish eye ke apa? Tak. Wide je. Ke belakang lah. Kita shoot wide je. Tapi that one pun tak ada composite apa. Dari segi editing gambar ke apa ke kan. Cuma kalau macam budak-budak ni kita tahu dia Duduk punya macam mana? ragam dia tu memang kronik sikit lah untuk kita handle kan. Tapi sebab yelah dah 7 tahun kita dah tahu dah trik macam mana nak kenakan budak-budak ni. Macam mana nak tarik perhatian dia kan. So every year tu kita tahulah mainan dia orang macam mana. Nak tarik mata, senyum apa semua tu kan. 35 orang satu frame tu besar studio tu. Agak Dia besar. set dia tu dalam berapa kaki je dalam 20? dekat 16 kaki Oh, lah. 16 je, tambah 20. Untuk set tu macam contoh Abeli tengok dekat poster Abeli buat tu. Kat situ ada tangga kan. Ya, saya. Kat situ saja pun dah boleh accommodate. Kalau budak-budak dekat tengok saiz, kalau 5-6 tahun tu boleh kat situ dah 12 orang. Ya, kan 35 kat tangga orang. tu saja. 35 orang yang kata So, meriah. itu Memang meriah lah. Memang meriah. Itu satu bas. Satu bas 35 orang. Betul lah. So, studio tu boleh muat apa orang sebenarnya? Agak-agak. Untuk set slot set boleh sampai 35. Itu maksimum. Maksimum Kalau orang tu? dewasa semua maksimum termasuk budak-budak. Kalau orang dewasa orang dalam 16 17 kot. Kalau tak silap. Okay. Orang dewasa semua lah tu. Alright. Itu tak Kita pakai maximize apa benda. tak pakai backdrop ke, bukan pakai apa dinding yang backdrop putih atau pakai Tak. Yang tu memang betul-betul on set. on-site punya. On set. Ini kata apa ni? 30 China lama tu. Lama tu. Boleh tapum aku ni majlis kahwin kau bikin. Okay. Ini pun antara benda yang kita provide kat studio jugalah untuk photoshoot. Sebab untuk orang kahwin sekarang ni baru ni lah. Dia orang tak boleh nak buat majlis kat rumah. Kan? Kata contoh. So untuk photoshoot tu dia orang limited, tak tahu apa benda nak buat. So nak buat plumbing kat rumah tak boleh. So dia orang sewa studio. Buat plumbing? Buat plumbing kat studio. Kita masa tu so masa tu saya limit dari segi slot masa untuk photoshoot. So kalau macam family lelaki, family perempuan, berapa orang serentak boleh masuk. Kita buat SOP macam tu lah. So kita still jalan macam biasa. Cuma SOP kita tu ketat sikit lah. So sama-sama jaga. So klien okey dengan keadaan macam tu, kita boleh proceed lah. Betul. Jadi lepas dia orang pun tak ada buat kenduri kat rumah kan masa tu. So tu yang kata tadi, kita improvise apa benda yang kita ada kat studio, kita bagi servis kat klien. As long as benda tu boleh generate income. Betul. Kat kita juga antara masa yang sama kan. Betul. Tapi sekarang Terengganu dah apa ni step 4 dah kan? Fasa 4 dah kan? Fasa 4 dah. Dah boleh dah. Dah boleh kenduri lah. Mana boleh pasal boleh kemah lah. Boleh. Alright. Cuma dari segi cash tak boleh ramai lah kan. Yalah. 36 komen apa lagi? Hari tu hang pergi studio kat Batu Pahat, kenduri kahwin di studio foto sekali macam ada extra kuih koci tak? Siap kuih koci. Banyak saja tak jadi orang mari lah. Pakai share sikit lah. Jadi saja. So kita dah 1 jam 11 minit ke udara. Ada apa soalan Pali? Tanya Kiman. Tak ada dah. Alright. Roti payang bila ni? Bila mari sini lah. Kena shoot produk kau roti payang.
Boleh, tak ada masalah. Kita Itu buat lighting. yang tu kita win-win. Kita win-win lah. Kita share, Ah, sana kita makan. Kan? Makan. dia lagi ada nak. Okey sahabat-sahabat, kalau tak ada apa soalan, kita sampai di sini sajalah. Kita punya perkongsian pada malam ni. Soalan, ada soalan? Soalan apa ni? Pilihan mana kau dara lagi. Kau dara macam mana tu? Nyanyi ke macam mana? Kelas ni. Oh, dia tak ingat dah tu boleh. Dia tak ingat dah pasal lagu tu. Tak ingat dah pasal lagu. Sekejap lagi tak nyanyi tu. Okey. Tak apa. Kita jemput lagi. Kimang, don't worry. Kita akan jemput lagi Kimang. Ke John Lepak untuk sembang-sembang santai setiap hari Ahad malam. InsyaAllah. Okey Kimang, terima kasih banyak-banyak Kimang kerana sudi bersama kami. Sebenarnya malam ni sepatutnya slot Aman tapi Kiman jadi penyelamat sebab Aman ada masalah kesihatan. So insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Aman dan juga Kiman lah. Semoga selamat maju jaya. Okay, so sampai di sini saja perkongsian kami. Salam saya daripada saya, Abang Kudir Kota Beradu dan Pali Kota Terengganu dan Kiman daripada Kemaman. Assalamualaikum warahmatullahi dan bye-bye semua.